kita kena tengok apa yang dibuat oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik dalam satu contoh lain mengatakan salat rakaat atau rakaatain al-masjid, apa yang disebut oleh sebagian ulama atau sebagian orang sebagai tahiyatul masjid kan, 2 rakaat masjid ni, tahiyat masjid orang panggil, ya. Imam Malik mengatakan sunat sahaja, tidak wajib, sunat. Mestinya kalau dia masuk duduk, pada dia tak ada masalah. Sebagian ulama mengatakan kalau masuk duduk tak boleh, kena sembahyang 2 rakaat dulu baru boleh duduk. Fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Seperti dalam hadis tadi, jangan duduk sehingga dia rukuk ataupun dia sembahyang 2 rakaat. Tapi satu hari bila Imam Malik rahimahullah masuk ke masjid, dia nak duduk lah kan. Bila nak duduk, ada orang kata ittaqillah kan, irka' raka'atain, ataupun cakap irka' raka'atain, terus pada dia sembahyang 2 rakaat sebelum kamu duduk. Jadi Imam Malik buat apa? Dia dengar orang tu cakap macam tu, dia pun terus takbir 2 rakaat, takbir takbiratul ihram, dia dah sembahyang 2 rakaat dan bagi salam. Selepas itu bila dia buka kelasnya, kan dia ada kelas kan, dia buka, maka anak-anak muridnya bertanya, wahai imam, adakah ustaz telah tukar mazhab? Tukar mazhab lah. Adakah ustaz telah tukar hukum? Malam katanya ustaz kata yang itu sunat, tiba-tiba kawan tu suruh ustaz terus. Dan ustaz tak tidak berdialog ataupun berdebat dengan dia, mengatakan ini adalah sunat sahaja. Okey. Jawapan Al-Imam Malik rahimahullah, imam yang mutawadhi', seorang imam yang benar-benar tawadhu' dan rendah diri, jawapannya ialah bahawa dia teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, mereka tidak rukuk. Apabila dikatakan kepada mereka sembahyanglah, mereka tidak sembahyang. Okey. Maksudnya sekarang ni, bila kalau dari sudut perbincangan, kita bincanglah kan. Hukumnya apa? Sunat. Apa dalil kamu? Begini. Apa dalil saya mengatakan wajib? Begini. Bincang. Tapi dari sudut praktikal, bila kita dah masuk masjid, ada orang kata, ustaz, main 2 rakaat. Mungkin dia tak kenal kita, dia kata abang main 2 rakaat. Kan? Sebelum duduk main 2 rakaat. Pada dia wajib, pada kita sunat. So, adakah kita nak berhenti kat dia? Okey, macam ni kan? Jadi kita bincang dulu. Okay. Dalilnya gini menunjukkan sunat sahaja, tidak wajib. Adakah begitu dah kita terus duduk? Tak, dari sudut orang kata etika dan ketakwaan yang sepatutnya ada pada kita, dia suruh kita buat benda baik kan? Buat sahajalah. Keluar daripada khilaf. Jangan sentiasa berada dalam khilaf, dan jangan sentiasa suka berada dalam khilaf. Dan kalau bertekak ni best kan? Best seronok kalau dapat ada je orang yang kita nak tegur kan? Okay? Dan kita kena tukar kepada satu etika yang mulia yang ditunjukkan oleh Imam Malik di sini, bahawa kalau kita berpegang dengan satu pandangan, orang berpegang dengan pandangan lain, dan orang tu suruh kita buat pandangan dia ataupun perbuatan yang dia pegang, yang tak ada salah pada kita, buat sahaja, tak ada masalah. Okey. Dan sepatutnya takwa mengatasi fatwa. Kan? Imam Syekh Imam Al-Albani sentiasa mengatakan ini adalah fatwa, itu adalah takwa. Okey. Imam Syekh Al-Albani rahimahullah kan mengatakan yang apabila ditanya kepada dia lah kan, dia kata tutup muka ni tak wajib kan? Tutup muka perempuan lah, tutup muka tak wajib. Okay. Kalau ulama di Arab Saudi antara lain kan mengatakan wajib. Okay. Tapi bila orang tengok isteri Syekh Al-Albani pakai pakai burdah lah, kan masa kita burdah kan. Okay. Jadi dia orang tanya dia kan, dia orang tanya dia, Syekh, bukan Syekh kata sunat ke? Bukan Syekh kata benda ni tak wajib ke? Jadi jawapannya ialah itu adalah fatwa, manakala ini adalah takwa. Okay. Fatwa saya, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunat, mustahab, buat dapat pahala. Okey. Jadi apakah yang terbaik? Walaupun saya tak kata wajib, apakah yang terbaik? Yang terbaik buatlah. Okey. Jadi ketakwaan kita sepatutnya sentiasa mencari pahala.
Dia bukannya sentiasa nak menangkan pandangan kita. Okey. Itu sebagai mukadimah saja. Semasa ke semasa saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian dan puan-puan. Satu lagi terpanggil lah sebut satu benda sebelum kita ni dia mukadimah. Iaitu di beberapa tempat saya mengajar fiqh. Fiqh. Dan kita boleh nampak perbezaan di antara mengajar fiqh dengan mengajar hadis fiqh. Kan? Tahu tak beza ni? Mengajar fiqh macam mana? Mengajar hadis fiqh macam mana? Okey, hadis yang berkaitan dengan fiqh. Kalau mengajar fiqh, kita akan belajar rukun dia apa, sunat dia apa, rukun dia apa, fardu dia apa, sunat dia apa, makruh dia apa, kemudian haram dia apa, kan? Okey, ya, kita akan belajar secara agak, orang kata apa? Agak terasing sikit. Tapi kalau belajar hadis fiqh, dia panggil hadithul ahkam, hadis hukum, kan, hadis hukum. Biasanya akan diletakkan hadis. Letak hadis, barulah keluarkan hukumnya. Okay. Saya nak tanya sikitlah satu soalan. Ini soalan personal saja ataupun peribadi. Okay. Yang mana lebih seronok lah? Yang mana lebih seronok? Kita belajar hukum dengan melihat pada hadis ataupun dalil, ataupun kita belajar dalil dengan melihat pada hukum. Mana yang lebih seronok? Boleh jawab? A atau B itu lah. Okay. Tadi tanya saya kira pasal dia kuliah syariah kan. Kuliah syariah dia akan kata hukum lah kot. Kemungkinan lah. Okay. Saya sendiri lah secara peribadi kan, kalau kita belajar hukum, rujuk pada hadis, dia akan nampak agak terasing sedikit. Agak berpecah-pecah lah. Pecah-pecah. Okay. Macam seolah-olah yalah makan nasi je kan. Karbohidrat lebih dahulu. Lepas tu protein. Lepas tu apa lagi ya? Tak ingat macam mana kan. Apa lagi? Fiber ke? Okey, makan fiber je kan, kuat kan. Carrot. Lepas tu minyak dia makan kan. Makan minyak je. Jadi macam tak kena lah. Tapi akhirnya okey lah, tak masalah. Dan berbeza dengan yang hadis ni, seolah-olah dia macam satu set datang. Jadi situ kita akan uraikan, ini adalah sekian, ini adalah sekian, ini adalah sekian. Okay? Ini pandangan saya sajalah. Okey, baik. Kita terus kepada hadis yang ke-31. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Ali radhiyallahu anhu tentang sifat wudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Ali berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan baginda Rasulullah telah mengusap kepalanya sekali, wahidatan, sekali. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Bal qala Tirmidzi innahu asahhu shay'in fil bab. Tirmidzi pula telah mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini, dalam perbincangan ini. Okey. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Okey. Dan perbincangan ringkas dalam hadis ini ialah masaha bi ra'sihi. Masaha bi ra'sihi, mengusap dengan mengusap kepalanya. Tengok ya, kita terjemah usap kepala. Tapi kalau terjemahan harfiah asal, masaha apa? Usap, sapu lah kan. Di apa? Dengan kan? Okay. Ra'sihi, kepalanya. Okay. Sapu dengan kepalanya. Rasa-rasa lah dalam bahasa Malaysia, sapu dengan kepalanya masuk akal tak? Sapu dengan kepala macam ni kan tak? Sapu dengan tangan lah. Sapu kepalanya dengan tangan, gitu lah kan? Okay. Itu bahasa Malaysia. Kalau dalam bahasa Arabnya, masaha bi ra'sihi, okay, masaha, kataan masaha dia boleh dia fi'il yang muta'addi, okay, dengan diri sendiri dan juga dengan ba. Okay, saya uraikan. Masaha, sapu. Dalam bahasa Arab, masaha boleh terus digunakan kepada maf'ul bihi
Melayu dia panggil apa? Subjek predikat. Orang yang dibuat lah, benda yang dibuat. Contohnya, saya sapu Hajar Aswad, ataupun saya sentuh Hajar Aswad. Masaha sentuh kan? Sapu atau sentuh. Masaha Al-Hajar Al-Aswad, dia telah mengusap, menyapu, menyentuh Hajar Aswad. Okey? Boleh tanpa ba. Masaha ra'sahu, contohnya kan dalam hadis tu bi ra'sihi kan. Kalau tanpa ba pun boleh. Okay, jadi bila diletakkan ba, artinya ada maksud lain. Ada maksud lain. Maksud itu ialah al-ilsaq. Ilsaq artinya ialah ilsaq, kalau terjemahan terus maksudnya melekat, menyeluruh, umum, takmil. Okey. Jadi bila disebutkan masaha bi ra'sihi wahidatan, maksudnya apa? Rasulullah SAW sapu keseluruhan kepalanya, bukan sapu kepala. Kalau sapu kepala ada banyak maksud. Sapu kepala, ini pun sapu kepala juga, sini pun sapu kepala, macam ni pun sapu kepala juga. Okay, tapi bila disebut bi ra'si, artinya sapu keseluruhan kepala, tak ada maksud lain dah. Okay? Walaupun begitu, ada di kalangan ulama yang mengatakan ba itu artinya tab'id. Ya, tab'id ba'd. Okay? Ba'd artinya sebahagian. Ada orang yang mengatakan, di kalangan ulama yang mengatakan ba artinya tab'id, iaitu sebahagian. Menyapu ataupun mengusap sebahagian kepalanya. Okay, nampak tak? Di situ datangnya khilaf. Kefahaman, hatta kefahaman dalam satu huruf pun, ba tu sendiri, ba kan, dalam sini dia sebutannya bi lah, huruf ba, tapi bila dikasrah kita sebut bi. Masaha bi ra'si. Okay, pada bi itu sendiri pun bila ada dua pendapat, ada akan mengeluarkan dua pandangan. Pandangan pertama mesti sapu keseluruhan, pandangan yang kedua cukup sikit sahaja. Okey, di situlah kita kan, kita tak boleh nak marah. Kita tak boleh nak marah orang yang sapu kepala dia semua sekali. Dan kita juga tak boleh nak paksa kan, orang yang sapu sikit tu, kita paksa dia, mana boleh macam ni, tak cukup. Kena sapu semua sekali. Okay, di sinilah apa yang kita sebut. Jadi kena toleransi pertama. Yang kedua kena bertakwa. Faham tak bertakwa? Iaitu siapa yang mengatakan cukup, macam dalam mazhab Syafi'i cukup sekadar berapa helai kan, 3 helai. Tapi sebenarnya kat depan tau, kan kat tepi kan. Ya. Kan saya belajar lah, dia kena kat depan. Nasiah dia tak dekat tepi, sampai kat belakang. Kadang-kadang dia nak jaga jambul, dia sapu belakang kan. Salah, dia sepatutnya siapa yang kat depan. Itu setakat yang saya ingat lah. Dengan itu 3 helai rambut sedikit. Dengan itu kalau orang tu mazhab dia itu kan, bukankah lebih baik dia sapu semua sekali? Kerana memang dalam mazhab dia pun sapu semua sekali adalah lebih utama. Okey. Jadi kalau nak keluar daripada khilaf dengan ketakwaan yang ada, sapulah semua sekali. Okey. Tak apalah, itu perbincangan sedikit macam mana boleh timbulnya khilaf dengan dari sudut bahasa, dan khilaf ini adalah khilaf yang mu'tabar. Teruskan hadis yang ke-32. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifati wudu'i qala. Dan daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, maknanya Abdullah dan Zaid adalah kedua-duanya sahabat Nabi, tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara.